وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن في باب أحدكم نهرا يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala bentuk nikmat yang telah dikurniakannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberi oleh Allah kesihatan tubuh badan yang sempurna untuk beramal, untuk beribadah. Kita dapat datang ke masjid, dapat datang ke surau, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat berjamaah. Pada hakikatnya itu adalah sebahagian besar daripada nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Maka menjadi satu kewajiban kepada setiap orang dari kalangan kita untuk mempertingkatkan segala bentuk kemampuan yang kita ada di atas dasar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya para hadirin, hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Dalam pertemuan yang lepas kita telah menyebut tentang pengertian amal ibadat yang tidak hanya tertumpu kepada persoalan semayang, puasa, zakat, haji semata-mata, tapi sebaliknya dia adalah suatu nama yang terangkum di dalamnya segala bentuk ungkapan tutur kata dan juga perbuatan, sama ada secara tersembunyi atau secara nyata. Suatu Profesor Dr. Yusuf Qardawi menyebut dalam ta'arif ibadah, dalam kitab beliau, dia mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda anhu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Katanya ibadat itu adalah satu nama yang terangkum di dalamnya segala bentuk ungkapan tutur kata dan perbuatan seseorang di atas tujuan untuk mencari redha Allah, di atas tujuan untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu dikira sebagai ibadat, sama ada dalam bentuk zahir ataupun batin.
Sebab itu sembahyang, puasa, zakat, haji sebahagian daripada ibadat. Kita bertahmid, bertahlil, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, basahkan lidah kita dengan zikrullah, itu juga ibadat. Sebab itu saya pernah sebut berkenaan dengan Abi Hurairah yang sibuk dengan berbagai bentuk tugas sebagai ketua kota suci Madinah Al-Munawwarah. Walaupun dalam kesibukan menjalankan tugas, beliau tidak pernah miss menyebut perkataan subhanallah, bertasbih kepada Allah melebihi daripada 20,000 kali tasbih dalam satu hari satu malam. Sebab itu dengan kita banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia termasuk dalam arti kata kita beramal, kita beribadah kepada Allah. Dalam masa yang sama, jiwa dan nurani kita akan jadi tenang apabila kita banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebahagian daripada bentuk amal ibadat. Sebab itu Allah memerintah agar kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab itu berselawat ke atas Nabi, kalau boleh kita jadikan sebahagian daripada rutin harian dalam hidup kita. Di samping di mana kita berselawat ke atas Nabi, kita juga sedar hakikatnya segala bentuk sunnah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hendaklah kita agungkan. Kerana apa yang datang daripada Allah merupakan sumber hukum yang pertama, dan apa yang datang daripada Rasulullah merupakan sumber hukum yang kedua dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Sebab itu Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sesungguhnya kata Allah, tidak saugia bagi seseorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya disebut secara berengkai, Allah Ta'ala dan Rasul, tidak diasingkan. Allah dan Rasul apabila dia memutuskan sesuatu, tidak saugia kita mempunyai pilihan yang lain, kita mempunyai cadangan yang lain, kita mempunyai suatu bentuk pendirian yang lain selain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hakikat mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, segala bentuk yang datang daripada baginda adalah sunnah yang mesti kita agungkan. Dan bukanlah bermakna apabila kita menyebut nama Rasulullah, berselawat ke atas Nabi, itu tidak bermakna kita memuja Rasulullah, memuja seorang manusia yang tidak layak kita agungkan dia, sebagaimana pendirian golongan anti hadis yang diperjuangkan oleh Kasih Ahmad. Dia kata tak boleh berselawat ke atas Rasulullah. Tapi hakikatnya kita berselawat ke atas Nabi bukan kita mengagungkan dia, tapi sebaliknya kita berbuat demikian kerana perintah Allah. Dan Rasulullah sendiri pernah menyebut, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa berselawat ke atasku dengan hanya sekali selawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali ganda, 10 kebaikan, 10 rahmat diturunkan oleh Allah sekiranya kita berselawat sekali selawat. Kalau kita berselawat 10 kali, dibalas 100 kali. Kalau kita berselawat 100 kali, dibalas 1000 kali rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ganjaran yang besar. Kerana dalam kita beramal kepada Allah, kita hendaklah memilih sesuatu bentuk amalan
yang walaupun sedikit tapi dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang besar. Itulah yang saudi yang sepatutnya berlaku. Kita juga hendaklah sentiasa dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara memperbanyakkan doa dan beristighfar, kerana sememangnya kita tidak pernah lepas daripada salah dan silap. Maka oleh kerana itu, seseorang mukmin hendaklah memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon daripada Allah pengampunan. Ada riwayat yang datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, nahnu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu'iddu istighfaran nabi akthar min mi'ati marrah fi majlisin wahidin. Kami hidup di zaman Rasulullah selalu mengira, selalu menghitung bagaimana Rasulullah beristighfar dalam satu-satu majlis melebihi daripada 100 kali istighfar. Ada riwayat 70, ada riwayat menyebut 100 kali istighfar. Seorang Nabi yang maksum, yang tidak ada dosa, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, beramal, beribadah kepada Allah dengan beristiqamah, beristighfar, bermuhasabah kepada Allah, kerana kita sememangnya tidak pernah sunyi daripada salah dan juga silap. Dan di antara amal ibadat yang penting juga ialah kita hendaklah sentiasa dampingkan diri kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa baca Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kitab yang apabila dibaca, satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kali ganda. Kata Nabi, bukanlah alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bermakna apabila kita baca alif, lam, mim sahaja, kita telah memperoleh 30 kali bentuk kebajikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita baca ayat-ayat Allah satu muka surat, dua muka surat, kalau sekiranya kita mampu baca satu juzuk satu hari, itu merupakan suatu amalan yang akan dihitung di sisi Allah pahala sebagaimana kita beribadah kepadanya. Namun kita hendaklah mengingati bahawa dalam kita mendampingkan diri kepada Al-Quran, dia bukan hanya sekadar untuk dibaca ayat-ayatnya, bahkan hendaklah kita mengambil pengajaran daripada apa yang tersirat di sebalik apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalau kita lihat Al-Quran sebagai suatu kitab petunjuk, bahkan bukan sahaja Al-Quran, kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil merupakan kitab petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah juga suhuf yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diturunkan oleh Allah lebih daripada 115 buah suhuf. Semua itu tidak lain melainkan keterangan-keterangan yang datang daripada Allah, ayat-ayat yang datang daripada Allah untuk memimpin kita ke arah petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Quran sentiasa mengemukakan berbagai bentuk uslub di atas tujuan untuk menarik perhatian kita agar sentiasa dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh, Al-Quran kadang-kadang datang dalam bentuk basyiran wa nadhira. Basyiran dalam arti kata suatu bentuk galakan, berita gembira bagi mereka yang beriman. Suatu kita lihat Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan syurga, dan juga Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan nikmat syurga dengan berbagai bentuk dan ragam. Syurga itu sendiri diberi nama dengan berbagai bentuk nama. Ada di antara disebut Jannatul Ma'wa, ada kali disebut sebagai Jannatul Naim, ada kali disebut sebagai Jannatil Firdausil A'la. Berbagai bentuk sebutan Allah Ta'ala
jadikan kalimah-kalimah syurga itu dengan berbagai bentuk ragam di atas tujuan untuk menarik perhatian kita kepada nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan bagi mereka yang mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan sentiasa timbul daripada dalam dirinya minat yang mendalam untuk beramal, untuk beribadah, untuk berkorban, hatta nyawa mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kadang-kadang Allah Taala sebut dalam bentuk nazira, iaitulah dalam bentuk berita yang menggerunkan, berita yang menakutkan, yang Allah Taala janjikan bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang tidak bersedia untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syurga itu juga disebut oleh Allah dengan berbagai bentuk namanya. Ada kali disebut sebagai Al-Hutamah, ada kali disebut sebagai Jannat Naru Jahannam, neraka Jahannam, tempat kembali yang paling dahsyat, tempat kembali yang paling buruk. Disebut oleh Allah dengan berbagai bentuk nama di atas tujuan untuk menimbulkan daripada dalam diri kita kegerunan. Kita akan rasa gerun, rasa takut. Tapi mungkin oleh kerana kita tak erti bahasa Arab, Allah Ta'ala sebut Naru Jahannam pun kita rasa steady lagi, tak rasa gerun, tak rasa takut. Bahkan kalau kita baca ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah, kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Allah Ta'ala berfirman, setiap kali mereka itu cuba berenang ke tepi untuk keluar, an yakhruju minha, untuk keluar daripada neraka, lautan api yang sangat dahsyat. Tapi kata Allah, bila sampai di tepi, u'idu fiha, diperintahkan kepada para malaikatnya yang menjaga neraka, kata Allah, campakkanlah kembali ke tengah-tengah lautan api. Sambil dikatakan kepadanya, zuku adzaban nar, rasakanlah azab neraka yang sangat perih, sangat pedih di sisi Allah. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulunya kamu pernah mendustainya. Dulu kita tak percaya tentang syurga, tak percaya tentang neraka, tapi kata Allah, rasalah hari ini dia merupakan suatu hari yang sangat seksa bagi mereka yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kepada mereka kitabnya di sebelah kiri, sehingga mereka berkata, alangkah baiknya kalau sekiranya kitab ini tidak diberikan kepada kami. Semua benda ditulis oleh Allah, sekecil-kecil perkara sehinggalah ke sebesar-besarnya. Sebab Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit pun sama ada kebaikan itu dalam bentuk yang sedikit diperlihatkan oleh Allah. Begitu juga kalau kita buat benda-benda tak betul, benda-benda jahat, jauh daripada pandangan orang ramai, waktu tengah malam misalnya, tempat yang sunyi, tak ada orang mengetahuinya, tetapi didedahkan oleh Allah pada hari tersebut, saghiratan au kabira, kecil ataupun besar, semuanya tak boleh lari. Kita tak boleh lari daripada pendedahan itu. Sebab itu kita kena ingat, Allah Ta'ala menyebut semua itu tidak lain melainkan untuk menimbulkan daripada dalam diri kita rasa gerun, biar kita rasa takut. Tapi ada orang dia tak rasa takut. Sebab tu kalau kita dulu pernah kita dengar cerita, ada penceramah yang sebut, dia kata pada dia takut apa pada api neraka? Api neraka tu boleh buat goreng kerupuk lekor. Ada orang berucap macam tu, berani dia menyebut sehingga seakan-akan dia memperlekehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sedar sebagai seorang mukmin, pasti di mana hari akhirat atau disebut sebagai yaumul jaza,
hari pembalasan pasti akan tiba suatu hari nanti, maka beruntunglah bagi mereka yang banyak mengingati mati. Suatu kalau kita lihat dalam usaha untuk menarik hati-hati manusia agar sentiasa cenderung kepada petunjuk dan hidayah Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk cerita ataupun dalam bentuk al-qissah. Al-qissah ni dalam bahasa Arab atau disebut al-qasas. Al-qasas ni maksud jamak dia, jamak daripada perkataan qissah, makna cerita. Cerita dalam Al-Quran pada hakikatnya dia bukanlah suatu cerita pelipu lara sebagaimana yang kita dapati dalam buku-buku cerita. Banyak buku-buku cerita yang kadang-kadang saya masa duduk di Mesir tu ada bertemu dengan kitab cerita. Di antara kitab cerita yang paling masyhur dalam sastra Arab, kitab yang ditulis mengambil pengajaran daripada kisah-kisah binatang, disebut Kalilah wa Dimnah. Kitab ni diterjemah daripada budaya dalam masyarakat lain, termasuklah di mana budaya masyarakat Hindu purba, dia suka ambil cerita daripada kisah binatang. Begitu juga seorang ulama besar nama dia Syakib Arsalan. Saya pernah terbaca kitab dia, nama dia Sulhafat wal Aranib. Kitab tu mengisahkan berkenaan dengan perlumbaan di antara sulhafat. Sulhafat ni kura-kura. Wal Aranib. Aranib ni arnab, daripada perkataan arnab. Aranib dia punya jamak dia. Jadi kisah itu dia buat perbandingan di antara kita masyarakat dan umat Islam ni berbanding dengan dunia barat yang jauh meninggalkan kita dari sudut kemajuan sains dan teknologi. Kata Syekh Syakib Arsalan, mereka tinggalkan kita seolah-olah macam kita ni kura-kura dan mereka sebagai arnab yang jauh ke hadapan. Jarak masa dunia barat meninggalkan kita lebih 100 tahun ke hadapan. Jadi kalau kita kejar dia 100 tahun, dia dah jadi 200 tahun. Kalau kita kejar dia 200 tahun, dia dah jadi 400 tahun ke hadapan. Segala bentuk kecanggihan. Bahkan kalau kita lihat memang dalam Islam, umat Islam tak pernah dapat menandingi dunia kufur berkenaan dengan peralatan, persenjataan dan sebagainya. Suatu zaman Rasulullah cuma ada 313 orang dalam peperangan Badar yang tidak lengkap. Kenderaannya pun tak ada, persenjataan pun tak ada, berbanding dengan musuh-musuh Allah. Lebih 1000 orang lengkap dengan senjata. Tapi kata Allah, kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Alangkah banyaknya berlaku, yang kecil boleh mengalahkan yang besar, yang lemah boleh mengalahkan yang kuat dengan izin Allah. Sebab tu kita lihat hakikatnya kita sebagai umat Islam jauh ketinggalan berbanding dengan dunia mereka. Bahkan kita tak usah sebut tentang persenjataan, peralatan, sains, teknologi yang mereka miliki. Maknanya jauh di mana maju ke hadapan berbanding dengan kita. Sebab tu bila berlaku MH370 hilang, kita lihat kita bergantung sepenuhnya dengan dunia kufur. Kalau kita tengok alat-alat Amerika, Jepun, China, Australia, alat-alat dia boleh masuk ke tengah-tengah lautan, dasar laut. Maknanya suatu benda yang memang kita tak boleh buat, dia dah ada dah alat tu. Kita jauh ketinggalan ke belakang, masih guna teropong buluh lagi. Masih guna buah kelapa sebagai channel. Jadi jauh. Macam mana kita nak lawan dia? Tapi kita kena ingat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita dimuliakan oleh Allah, bukan sahaja dengan peralatan, tetapi kita ada keimanan yang tidak ada pada mereka. Kita ada ikatan persaudaraan yang tidak ada pada mereka, yang apabila kita kembeling
segala bentuk kekuatan yang ada pada umat Islam, pasti umat Islam boleh mengatasi dunia barat. Itu yang kita kena faham. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah yang seumpama ini disebut sebagai suatu kisah yang melibatkan penglipu lara, berbanding dengan Al-Quran yang menyebut kisah-kisah ini tujuannya untuk kita ambil pengajaran di sebalik cerita-cerita Al-Quran. Ada cerita berkenaan dengan Zulkarnain, ada cerita berkenaan dengan Ashabil Kahfi, ada cerita berkenaan dengan Ashabil Ukhdud, ada cerita berkenaan dengan Sahibi Yasin, dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memberi gambaran golongan yang bersama dengan Nabi-Nabi yang memihak kepada kebenaran, untuk mereka itu suatu kesudahan yang baik, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, berbanding dengan mereka yang tidak beriman, yang sentiasa menentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Allah Ta'ala janjikan kepada mereka itu suatu bentuk kehinaan di penghujungnya. Sebab itu kalau kita lihat sebagai satu contoh kisah dalam surah Yasin yang Allah Ta'ala sebut 3 orang Rasul diutuskan oleh Allah kepada penduduk negeri Antakya. Mereka bunuh ketiga-tiga orang Nabi itu, dan pengikutnya yang seorang yang Allah Ta'ala sebut wajah min aqsal madinati rajulun, seorang lelaki seorang tu beriman, tapi yang tu pun dibunuh juga, dipijak perut sehingga terburai. Lalu bila dia mati, meninggal kerana berjuang bagi menegakkan hukum Allah, Allah Ta'ala terus mempelawa, mengajak supaya dia masuk ke dalam syurga dengan tenang. Itulah yang difirmankan oleh Allah, wa idza wa qila dakhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah. Lalu dia berkata qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaumku dapat melihat keistimewaan ini. Allah Ta'ala beri keistimewaan yang cukup hebat. Apa dia? Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin, dimuliakan oleh Allah dengan diberi pengampunan secara total, dan Allah Ta'ala jadikan ia tetamu kehormat di sisi Allah. Suatu kelebihan kerana dia berjuang bersama-sama dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, membela kebenaran, membela hukum Allah, membela apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kafir yang di mana menentang Nabi-Nabi, walaupun nampak pada zahir mereka berada di pihak yang menang, tapi kata Allah, kamu kena ingat itu sebenarnya suatu bentuk kerugian yang amat sangat. Allah Ta'ala berfirman, ya hasratan 'alal 'ibad, alangkah ruginya manusia yang tidak beriman, hamba-hambaku yang tidak beriman, kata Allah. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, tidak datang kepada mereka itu kebenaran, nabi-nabi dan rasul-rasul, melainkan mereka mempersendakannya. Yastahzi'un ni memperolokkannya, bahkan bukan sekadar memperolok, ada di kalangan mereka yang sampai ke peringkat dibunuh. Tapi kata Allah, kamu kena ingat, sekiranya aku ingin binasakan kamu kerana kamu menentang kebenaran, tak perlu diturunkan kepadamu ratusan ribu para malaikat daripada langit. Tak perlu juga Allah Ta'ala bertempik dengan puluhan kali tempikan. Allah Ta'ala memperlekeh. Allah Ta'ala kata, wa ma kunna munzilina in kanat illa sayhatan wahidah. Kalau kami nak, tak payah banyak, kata Allah, cukup dengan hanya sekali tempikan sahaja. Fa idahum khamidun, tiba-tiba semua mereka itu hancur berkecai di sisi Allah. Mudah aja, Allah Ta'ala tempik sekali je, hancur luluh negeri itu, binasa seluruhnya. Jadi hakikatnya itu ancaman Allah yang Allah Ta'ala sebut bukan sahaja untuk